Sila. Terima kasih Tan Sri. Sehubungan dengan jawapan Tok Menteri tadi, juga senapas dengan soalan Arau, saya perhatikan ada koperasi-koperasi yang satu waktu itu dia giant. Mokis contohnya. Giant. Berbagai kerjaan, beli saham, tetapi dipimpin oleh orang yang terlalu lama. Dahlah pencen lama sangat. Akhirnya prestasi Mokis makin teruk dan diperhatikan bukan sahaja mereka ini ahli lembaga pengarahnya diduduki oleh bekas-bekas senior officer. Jadi setiap kali datang meeting, orang-orang yang sama juga menjadi ahli lembaga. Adakah di sini peringkat menteri, Suruhanjaya atau menteri mempunyai kuasa untuk menasihati lembaga ini, walaupun mereka telah pun dipilih semula, tetapi kerana dia duduk lama sangat duduk dan orang lain pula tak berani kacau, akibatnya pelaburan dalam koperasi ini makin mengecil. Dan saya diberitahu ada Mokis yang Datuk Menteri pun tahulah nasib Mokis sekarang ni. Jadi adakah, yang soalan saya, peranan kuasa menteri dan juga Suruhanjaya ni boleh masuk dan menasihati koperasi seperti ini yang selalunya giant tapi akhirnya makin menguncut mereka. Terima kasih Tan Sri. Yang Berhormat, di dalam soal berkoperasi ini, kebebasan kepada ahli itu untuk menentukan kepimpinan saya rasa lebih diutamakan. Kalau kita lihat angkasa sendiri pernah menghadapi isu yang sama, iaitu dipimpin oleh seorang yang di-Ketua Angkasa yang begitu lama. Akhirnya ahli membuat keputusan untuk menukarkan kepimpinan tersebut. Jadi bagi pihak SKM memang mungkin saya pun tidak tahu dengan jelas perkara ini, tapi saya rasa mungkin sebagai penasihati mungkin saya rasa boleh kita lakukan. Tetapi untuk memaksa supaya ditukarkan lembaga pengarah dan sebagainya, saya rasa ini telah pun mencampuri urusan yang dibenarkan oleh undang-undang kecil daripada setiap koperasi tersebut. Tapi saya bersetuju dengan pandangan daripada Yang Berhormat. Kadang-kadang bila terlalu lama tu, idea dia pun dah jadi tepu dah, dia buntu dah. Jadi perkara ini kita akan beri perhatian, dan saya akan minta daripada SKM menyenaraikan bahawa banyak koperasi-koperasi yang telah pun dipimpin oleh seorang pemimpin ahli lembaga pengarah yang begitu lama, melebihi daripada 5 tahun atau 10 tahun dan sebagainya. InsyaAllah saya akan lihat perkara ini. Yang Berhormat Teluk Intan bertanya mengenai koperasi bandaraya yang tidak membayar dividen. Untuk makluman Yang Berhormat, dividen hanya dibayar sekiranya koperasi mendapat keuntungan. Walaupun mengikut penyata keuangan terakhir audit Koperasi Pekerja Bandaraya Kuala Lumpur Berhad pada 30 Jun 2008, koperasi ini mengalami kerugian sebanyak RM166,936 dan kerugian pada 2007 juga berjumlah sebanyak RM2,687. Jadi oleh kerana tidak ada keuntungan, maka tidak adalah dividennya. Beberapa Yang Berhormat bertanya mengenai Maktab Kerjasama Malaysia. Bagi menjawab soalan daripada Yang Berhormat Hulu Langat mengenai bilangan graduan bertaraf diploma yang telah dilahirkan oleh Maktab Kerjasama Malaysia ataupun MKM. Sekecil dimaklumkan sehingga April 2009, MKM telah melahirkan sebanyak 345 orang graduan diploma pengurusan kooperatif yang diiktiraf oleh MQA sejak tahun 2000, dan program diploma pengurusan koperasi telah dimulakan sejak 1991 dengan program diploma selama 3 tahun, dan yuran pengajian yang dikenakan adalah sebanyak 4,500 untuk anggota koperasi dan 5,500 untuk bukan koperasi. Bilangan penuntut 2007 hingga 2010, di antara Jun 2007 hingga 2010 adalah 34 orang, 2008 hingga 2011 83 orang, 2009 dan 2010 adalah 140 orang. Jadi jumlahnya adalah 527.
Saya ingin beralih kepada isu yang lain, iaitu isu Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM. YB Kuala Kerau bertanya mengenai peranan SSM di dalam menyalurkan informasi bagi membantu pengusaha tempatan. Saya ingin maklumkan SSM menawarkan program kaunter bergerak, program kaunter litar, kerjasama dengan persatuan-persatuan perniagaan dan serta mengadakan dialog, ceramah dan sebagainya, memberikan maklumat secara online, mengadakan aktiviti promosi melalui media cetak dan elektronik, dan mengadakan program latihan kepada pengusaha tempatan. Tuan Yang Dipertua, Tuan Pengurusi, ramai di kalangan ahli yang berhormat membangkitkan isu yang melibatkan hypermarket. Di antaranya ialah yang berhormat daripada Parit Sulong, yang berhormat daripada Pasir Salak, yang berhormat Sungai Petani, yang berhormat daripada Kepong, dan juga yang berhormat daripada Kepong. Yang berhormat Parit Sulong dan yang berhormat Pasir Salak, ingin saya menjelaskan mengenai peranan kementerian bagi membantu IKS Bumiputra memperluaskan pemasaran barangan mereka di dalam hypermarket asing di dalam negara. Untuk makluman tuan, untuk makluman ahli yang berhormat, sehingga kini secara purata kira-kira 7% daripada produk yang terdapat di hypermarket asing di dalam negara kita adalah produk IKS Bumiputra. Dan hypermarket yang saya maksudkan adalah Giants, K4, Tesco dan Jasco. Walaupun jumlahnya kecil, iaitu 7%, tetapi jumlah keseluruhan mengikut produknya, mengikut SKU iaitu Store Keeping Unit, produk IKS yang telah disenarai tetap di keempat hypermarket dan pasaraya asing tersebut mencapai sebanyak 10,000 SKU. Jadi walaupun kita lihat dari segi peratusannya hanyalah 7%, tetapi 7% daripada jumlah yang begitu besar. Jadi dari segi jumlah SKU, ianya mencapai kepada tahap 10,000 SKU. Bagi itu adalah IKS, produk IKS Bumiputra. Tetapi kalau kita lihat daripada produk tempatan, lokal, termasuk Bumiputra dan bukan Bumiputra yang dijual di dalam hypermarket, ianya mencapai kepada 80%. Jadi dalam 80% itu termasuklah yang 7% IKS Bumiputra. Jadi untuk produk tempatan, produk Malaysia, ianya sebanyak 80%. Kementerian berpandangan show ahli yang berhormat Pasir Salak agar kementerian meminta penguatkuasa memantau bekalan produk IKS Bumiputra di hypermarket dan pasaraya adalah merupakan satu cadangan yang amat baik, dan kementerian akan mengarahkan pegawai pemantau harga untuk memantau bukan saja dari segi harga, tetapi juga dari segi bekalan, jumlah produk IKS dan kedudukan produk IKS Bumiputra di dalam pasaraya asing dan tempatan tersebut. Kementerian telah menjalin kerjasama strategik dengan hypermarket dan pasaraya bagi membantu memasarkan produk IKS Bumiputra. Dan hypermarket asing ini terikat dengan garis panduan penyertaan asing dalam perdagangan pengedaran di Malaysia tahun 2004. Melalui garis ini, hypermarket dan pasaraya asing sebenarnya perlu mencapai 30% penyenaran tetap IKS, produk IKS Bumiputra berbanding dengan jumlah keseluruhan produk. Pencapaian ini memang masih belum tercapai, memang kita akui, tapi pertambahannya berlaku secara sedikit demi sedikit. Oleh yang demikian, kementerian amat serius untuk memantau pencapaian ini, dan beberapa perbincangan telah pun diadakan
di antara pihak IKS Bumi Putra dan juga dengan hypermarket asing ini.